Dulu ya. Dia tengah pusing lagi tu. Dia dah start dah. Okey, cantik. Okey, kita mulakan ya. Okey, semua sedia. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Encik Mohsin selaku pensyarah falsafah kita dan juga rakan-rakan sependidikan sekalian. Baiklah, kumpulan kami iaitu kumpulan 2 pada hari ini akan membentangkan tajuk kajian kami iaitu Sanjiao. Persamaan dan perbezaan 3 aliran utama falsafah tamadun Cina iaitu Buddhism, Confucianism dan juga Taoism. Baik, seterusnya. Baiklah, saya akan sebelum kami meneruskan perbincangan kita, perbincangan kami pada hari ini, saya akan memperkenalkan setiap ahli kumpulan terlebih dahulu. Baiklah, saya bernama Ahmad Mujahid bin Ahmad Nizam A175950. Kemudian Muhammad Faris Imadi bin Fuzi A178161, saudari Nur Ain binti Ramli A176097, saudari E Wanxing A176271, saudari Audrey Tung Kuo Ying iaitu A175589, saudara Toh Yuen Chuan A176760 dan akhir sekali ialah saudari Nuliana Sofia Zakiah binti Asral Farhi A17872. Untuk pengenalan kajian, saya mempersilakan saudara Chuan untuk meneruskan. Okey semua, so nama saya Toh Yuan Chuan. Saya akan memperkenalkan perkenalan untuk soalan kajian kita. So mula-mula sekali saya akan membincangkan hasil soal selidik bagi kajian kita itu. Kita akan membuat soal selidik terhadap pemahaman responden kita terhadap konsep Sanjiao. Responden kita adalah mahasiswi Universiti Kebangsaan Malaysia. So dalam kajian ini, majoriti responden menunjukkan mereka tidak memahami konsep Sanjiao. So berdasarkan gambar raja di situ, terdapat 43 orang bersamaan 74% tidak memenuhi konsep Sanjiao sepenuhnya dan hanya 15 orang responden iaitu 26% yang dapat mengaitkan 3 aliran Sanjiao iaitu Buddhism, Confucianism dan Taoism. So seterusnya. So ini merupakan hasil kajian tajuk kita. So untuk konsep Sanjiao ni kita ada 3 aliran, gabungan 3 ajaran iaitu Buddhism, Confucianism dan Taoism. So Sanjiao juga dikenali sebagai Sanjiao Guoyi iaitu 3 ajaran kembali kepada satu sumber, ataupun Sanjiao Yiyuan, 3 ajaran asal yang satu, Sanjiao Yijiao iaitu 3 ajaran adalah satu ajaran, Sanjiao Tongyuan iaitu 3 ajaran asal yang sama. Seterusnya. Okey, so sekarang ni saya akan membincangkan tentang sejarah konsep Sanjiao. So Sanjiao ni bermula pada zaman dinasti Tang iaitu dinasti ketiga terdahulu sebelum dinasti Yuan, dan Sanjiao berkembang pesat pada zaman dinasti Yuan. Apakah sebab Sanjiao ni berkembang pesat? So sebab-sebabnya ialah aliran Buddhism sedang beradaptasi dengan situasi keagamaan yang dihadapi pada masa itu di China dan mengalami tentangan daripada orang tempatan mengenai hak agama baru menggantikan agama yang lama. So, apakah alasan dia? So, hujah mereka berfokuskan kepada kesamaan yang dibawa oleh Buddhism dengan 2 lagi aliran iaitu Taoism dan Confucianism. Tetapi penyatuan ketiga-tiga aliran ini bukanlah perkara yang diinginkan. Ketiga-tiga aliran ini telah berusaha memastikan mereka berbeza antara satu sama lain dan usaha ini dapat dilihat pada aspek pada pemikiran intelektual yang koheren, organisasi dan ritual kerohanian. So ketiga-tiga ajaran Sanjiao ni mungkin memiliki status jauh yang merujuk kepada ajaran. Namun ajaran-ajaran ini masih hanya merujuk kepada 3 ajaran yang berbeza. Maksud 3 ajaran ini mungkin disatukan sebagai rujukan yang mudah tetapi tidak boleh ditukar ganti dan direndakan
kepada sebarang satu penyatuan. So setiap satunya mendefinisikan diri sendiri berdasarkan hubungannya dengan dua lagi secara anti-intellectual, kontra atau bertentangan. So kita tidak boleh samakan tiga-tiga ajaran ni jadi satu lah. So seterusnya untuk objektif kajian. Untuk objektif kajian ni saya akan mempersilakan saudari Nur Ai binti Lamli untuk mengenalkan tajuk kita. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara To. Saya Nurliana Sofia akan membentangkan tentang objektif kajian. Jadi terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama ialah menilai pengetahuan masyarakat mengenai konsep Sanjiao, Buddhism, Taoism dan Confucianism. Kami ingin melihat sejauh mana tahap kepekaan dan kefahaman mahasiswa mengenai topik-topik ini. Dan untuk tujuan ini, borang soal selidik akan digunakan sebagai salah satu cara untuk memperoleh data mengenai kefahaman masyarakat mengenai keempat-empat konsep tersebut. Yang kedua ialah untuk membincangkan serta menerangkan konsep Sanjiao, Buddhism, Taoism dan Confucianism. Dan bagi tujuan ini, kami menggunakan sumber data sekunder sebagai rujukan. Dan perbincangan dipecahkan mengikut topik di mana konsep Buddhism, Taoism dan Confucianism akan dibincangkan dalam dapatan kajian. Dan seterusnya ialah menilai perbezaan dan persamaan yang dibawa oleh aliran Buddhism, Taoism dan Confucianism. Kami akan membahaskan mengenai perbezaan dan persamaan yang dibawa oleh ketiga-tiga aliran ini dari sudut falsafahnya. Kemudian ialah metodologi kajian. Bagi metodologi kajian, kajian ini dijalankan bersifat campuran di mana kedua-dua bentuk data iaitu kuantitatif dan kualitatif akan digunakan sebagai bahan analisis. Kami juga akan menggunakan data primer dan juga data sekunder. Bagi data primer iaitu kuantitatif, borang soal selidik yang mengandungi soalan-soalan berkaitan dengan kefahaman masyarakat terhadap topik kajian akan digunakan. Dan kemudian ialah data sekunder bagi kualitatif iaitu dikutip daripada pelbagai sumber terbitan yang sah terdiri daripada artikel-artikel dan bahan penulisan yang berkaitan dengan tajuk ini. Dan dalam kajian ini, data-data bakal dikutip daripada pelbagai sumber terbitan yang sah dan kemudian data tersebut akan diolah dan disusun mengikut kategori yang telah ditetapkan. Sekian daripada saya, kemudian kita beralih kepada hasil kajian. Seterusnya, saya Nur Ai binti Lamli, pemegang nombor matrik A176097 ingin menerangkan mengenai hasil kajian bagi Buddhism. Berdasarkan hasil soal selidik, didapati bahawa kebanyakan responden mempunyai pemahaman yang lemah mengenai aliran Buddhism. Namun begitu, terdapat juga beberapa orang responden yang memiliki pemahaman yang kuat mengenai aliran ini. Hal ini berkemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor agama yang dianuti oleh responden itu. Berdasarkan demografi responden yang beragama Buddha merupakan kedua yang terbanyak iaitu seramai 21 orang. Justru faktor agama mungkin mempengaruhi pemahaman responden terhadap topik yang dibincangkan ini. Seterusnya, bagi soalan 5 pula menguji kepengetahuan responden mengenai pengasas bagi aliran ini. Majoriti menjawab soalan ini dengan betul iaitu pengasas kepada aliran ini ialah Siddhartha Gautama. Soalan 8 pula berpaksikan kepada konsep insan yang diterajui oleh aliran ini. Hanya 16 orang responden iaitu kira-kira 27.6% dari jumlah keseluruhan yang menjawab soalan ini dengan betul. Dalam aliran Buddhism, konsep insan adalah berpaksikan kepada kehidupan sebagai satu kesengsaraan dan penderitaan. Bagi menerangkan konsep aliran Buddhism dengan lebih lanjut, saya akan menerangkan konsep aliran ini dengan lebih terperinci. Sejarah kewujudannya, ajaran Buddha pada awalnya berkembang di bahagian utara negara India yang dipelopori oleh Buddha Sakyamuni turut dikenali sebagai Buddha Gautama, Bhagava, Tathagata, Sugata. Kehidupan Siddhartha sebagai pengasas aliran Buddhism ini sangat terkenal dan sejarah hidupnya telah pun dibukukan. Beliau lahir dalam keluarga kerajaan di Kapilavastu pada abad ke-6 sebelum Masihi. Hidup beliau berkelimpangan dengan harta dan kesenangan duniawi. Setelah sekian lama menikmati kesenangan
hidup, beliau akhirnya keluar untuk mengubah jalan hidupnya. Pertemuan beliau dengan warga tua, orang sakit dan kematian telah mendorong timbulnya pemikiran-pemikiran bahawa dunia ini penuh dengan penderitaan. Hal ini telah menimbulkan pergolakan dalam dirinya sehinggalah ketika berusia 29 tahun, beliau telah memutuskan untuk menjalani kehidupan suci. Setelah melakukan penggembaraan dan mencari penerangan daripada pelbagai guru, beliau akhirnya menghasilkan satu aliran yang digelar sebagai Buddhism. Sebelum lahirnya aliran ini, masyarakat India telah mengamalkan pelbagai kepercayaan yang bercorakkan tradisi pertapaan. Seterusnya, aliran Buddhism dikatakan telah wujud di negara China sejak abad ke-1 Masihi lagi. Namun begitu, tarikh sebenar kehadirannya masih tidak dapat dipastikan lagi. Ketika itu, aliran Taoisme sudah lama berkembang daripada bentuk primitifnya di mana penyembahan terhadap Laozi dan Maharaja Kuning sudah begitu popular pada waktu itu. Setelah kehadiran aliran Buddhism di China, masyarakat mula menyembah Buddha seperti mana mereka menyembah Laozi dan dewi-dewi lain. Dalam erti kata lain, Buddhism tidak dilihat sebagai agama yang berasingan tetapi sama seperti agama-agama yang lain. Pada akhir zaman dinasti Han, muncul beberapa orang rahib dan sarjana asing yang mula menterjemahkan kitab agama Buddha ke dalam bahasa Cina. Seterusnya, terdapat 4 ciri-ciri aliran Buddhism iaitu yang pertama ialah sifat penderitaan, yang kedua punca asas kepada semua penderitaan, yang ketiga cara mengelakkan penderitaan dan yang keempat usaha yang diperlukan untuk mencapai kebahagiaan. Komponen pertama dalam 4 kebenaran utama ini membahaskan mengenai sifat penderitaan. Kesemua manusia menerima penderitaan tetapi dalam bentuk yang berbeza-beza dan hadir dalam semua jenis pengalaman hidup. Komponen kedua pula membahaskan mengenai sebab dan akibat daripada penderitaan yang dilalui. Sesuatu yang wujud di dunia ini sama ada dalam bentuk nyata atau abstrak adalah disebabkan oleh benda atau perkara yang lain. Dalam erti kata lain, sesuatu itu tidak boleh terwujud atau terjadinya dengan sendiri. Perkara yang dibincangkan sebelum ini membawa kepada kebenaran utama yang ketiga iaitu penghapusan penderitaan. Kebenaran keempat pula membawa perbincangan tentang cara-cara untuk membawa diri insan ke arah penghapusan penderitaan. Perkara ini dikenali sebagai 8 jalan yang utama, iaitu pandangan yang benar, keputusan yang benar, perkataan yang benar, perilaku yang benar, sumber rezeki yang benar, usaha yang benar, perhatian yang benar dan tumpuan yang benar. 8 jalan utama ini mampu menghapuskan kejahilan dan nafsu, membersihkan fikiran dan membawa keseimbangan serta ketegangan yang hakiki. Oleh sebab itu, penderitaan betul-betul dapat disingkirkan dan peluang untuk lahir semula ke dunia juga dihentikan. Pencapaian sempurna itu disebut sebagai nirvana. 4 kebenaran utama tersebut mempunyai kesafan-safan yang mendalam kerana beberapa doktrin adalah hasil dari kebenaran-kebenaran tersebut, iaitu bagi doktrin karma, hukum karma merupakan hukum moral yang berjalan secara selari dengan prinsip sebab dan akibat. Penghayatan hukum karma ini akan membawa manfaat seperti berupaya untuk memelihara insan daripada terjerat dengan sikap nihilis dan sikap materialistik yang menyebabkan nilai-nilai moral dipinggirkan dan menanamkan kepercayaan terhadap seseorang terhadap kemampuan sebenar dirinya agar individu tersebut dapat meningkatkan taraf hidupnya dan mencegah dari bersikap putus asa atau pasrah pada nasib yang sama. Bagi ketidakkekalan atau sementara Atyavada, menurut Buddha, kehidupan adalah bersifat sementara Aniyya. Semua perkara, fizikal atau mental, adalah bersifat sementara. Terdapat 5 perkara yang tidak dapat dielakkan, iaitu siapa yang muda akan merasai hari tua, yang penasihat akan menjadi sakit, apa yang elok juga akan hancur, dan perkara yang wujud akan lenyap. Tiada yang dapat menandingi kekuasaan Tuhan, di mana setiap fenomena yang berlaku adalah bersifat sementara dan kemudian akan hilang. Bagi doktrin tentang ketidakberadaan roh, setiap badan manusia mempunyai penghuni yang digelar sebagai roh yang tetap walau apapun perubahan yang berlaku terhadap penguasaan badan dan berpindah dari satu badan ke badan yang lain. Konsisten dengan doktrinnya tentang keberadaan kondisional dan perubahan universal, Buddha menolak keberadaan roh seperti itu. Tetapi persoalan muncul tentang cara untuk menjelaskan kesinambungan seseorang melalui kelahiran yang berbeza atau melalui keadaan anak-anak, masa muda atau pada usia tua yang berbeza-beza. Bagi doktrin tidak ada Tuhan, kewujudan roh tidak dapat dibuktikan, menyebabkan kewujudan Tuhan juga tidak dapat dibuktikan. Jika dunia dan hakikat penciptaannya dikaji, kita tidak dapat menjumpai Tuhan di mana-mana pun. Perbincangan tentang bagaimana Tuhan diciptakan dan juga kehidupan selepas mati juga tidak berguna. Penganut Buddha hanya menganggap dunia ini adalah satu tempat ujian dan penganut
akan cuba sedaya upaya untuk melepaskan diri dari penderitaan dan ujian ini. Bagi doktrin kewujudan relatif, tidak ada sesuatu yang wujud secara sendirinya. Masing-masing wujud dengan cara bergantung antara satu sama lain. Setiap saat keberadaan muncul menjadi kewujudan yang bergantung pada keberadaan, sementara yang sebelumnya tidak ada perkara apapun yang mempunyai hakikatnya yang tersendiri. Perkara tersebut adalah sunya, iaitu kekosongan, dan apa yang ada sesungguhnya hanyalah kosong kerana semuanya relatif. Dan yang terakhir adalah hukum sebab akibat. Dalam Pariksamuka Sutra disebutkan apa sahaja yang wujud muncul dari sebab dan kondisi, dan di dalam setiap aspek ia bersifat sementara. Setiap kewujudan bersifat sementara. Semua perkara melalui hukum sebab dan akibat. Sebab dan akibat merupakan keaslian yang bergantung pada perkara-perkara lain, kerana keberadaan dari setiap peristiwa bergantung pada beberapa keadaan. Sudah semestinya ada sesuatu yang berada di sana yang mengakibatkan timbulnya penderitaan. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Seterusnya untuk pembentang Taoism, saya mempersilakan. Terima kasih saudara Mujahid. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan. Terdapat 3 soalan yang telah diajukan berkaitan dengan aliran Taoisme. Soalan 3 diajukan untuk mengetahui tahap pemahaman responden mengenai aliran ini. Berdasarkan hasil soal selidik, didapati bahawa kebanyakan responden mempunyai pemahaman yang lemah mengenai aliran Taoisme. Namun begitu, terdapat juga beberapa orang responden yang memiliki pemahaman yang kuat mengenai aliran ini. Seterusnya. Soalan 6 pula menguji pengetahuan responden mengenai pengasas bagi aliran ini. Majoriti menjawab soalan ini dengan betul, iaitu pengasas kepada aliran ini ialah Lao Tzu. Soalan 9 pula berpaksikan kepada konsep insan yang diterajui oleh aliran ini. Hampir separuh daripada bilangan responden bersamaan dengan 55.2% telah menjawab soalan ini dengan betul. Dalam aliran Taoisme, kesatuan manusia dengan alam sekitar serta refleksi diri digunakan untuk menggambarkan konsep insan. Seterusnya, saya akan menerangkan konsep aliran Taoisme dengan lebih lanjut. Istilah Taoisme boleh merujuk kepada falsafah dan agama, iaitu dalam falsafah berdasarkan teks Tao Te Ching yang dianggap secara meluas sebagai hasil Lao Tzu, selain falsafah berdasarkan Tao atau Tao hasil tafsiran Zhuangzi. Dari segi agama pula, Taoisme ialah gerakan agama sekeluarga Cina yang terancam, seperti mazhab-mazhab Zhengi Ortodoksi dan Quanzhen yang pada keseluruhannya boleh dikesan sehingga Zhang Daolin pada akhir dinasti Han, ataupun agama yang berasal dari negara China. Sejarah Cina lazimnya merujuk falsafah Taoisme sebagai Taojia dan sistem agama Taoisme Taojiao. Pengasas ajaran Taoisme ini adalah Lao Tzu dan Zhuangzi. Lao Tzu pernah bekerja sebagai seorang pegawai tinggi di istana dinasti Zhou. Beliau mula menyebar falsafahnya setelah meletakkan jawatannya apabila kemerosotan dinasti Zhou. Dikisahkan, Lao Tzu berasa amat kecewa akan kehidupan dunia sehingga beliau memutuskan untuk pergi mengasingkan diri dengan tidak mencampuri urusan duniawi. Beliau kemudian menulis kitab Tao Te Ching, iaitu kitab tentang moral yang kelak menjadi dasar pandangan ajaran Taoisme. Ajaran yang terkandung dalam bukunya merupakan reaksi terhadap ajaran Confucius. Ajaran Confucius menekankan kepatuhan kepada peraturan sosial, sementara ajaran Lao Tzu lebih menekankan keharmonian alam semesta. Tao bererti jalan atau cara untuk mencapai keharmonian dengan alam semesta. Konsep asas ajaran Taoisme ini menekankan bahawa sekiranya manusia tidak mengikut dorongan hawa nafsu untuk mencapai materialistik dan menarik diri daripada duniawi serta apa sahaja yang merugikan dengan cara bersemadi, keamanan dan keharmonian dengan alam semesta akan tercapai. Lao Tzu menyarankan manusia supaya tidak mementingkan dunia dan mencari jalan bahagia secara mengasingkan diri daripada peraturan duniawi dan upacara yang merugikan mereka. Pada pandangannya, manusia haruslah bebas daripada peraturan ciptaan manusia dan meninggalkan hal-hal keduniaan duniawi. Lao Tzu menganggap bahawa seseorang tidak seharusnya mementingkan masyarakat pada keseluruhan. Beliau juga tidak bersetuju dengan konsep kerajaan kerana ia dianggap menghalang perjalanan alam dan berpandangan bahawa
Kerajaan yang paling berkesan ialah yang paling sedikit memerintah. Beliau menekankan bahawa lebih banyak undang-undang dikenakan, lebih banyak keganasan akan timbul dengan lebih giat lagi. Beliau juga menyatakan bahawa perasaan tamak dan nafsu seseorang mendorongnya bertindak dengan kurang bijak dan tidak rasional. Seterusnya, ajaran Taoisme dalam memperkenalkan konsep Wu-Wei iaitu tidak melakukan apa-apa. Wu-Wei juga dikenali sebagai konsep semula jadi atau sebagai sifat yang tidak bergiat. Konsep Wu-Wei menekankan tindakan pasif dalam dunia sosial dan memupuk sikap menunggu perubahan alami dari perkara yang sedia ada. Menurut konsep Wu-Wei juga, segala penderitaan berpunca daripada perkara yang bertentangan dengan keadaan alam. Hal ini kerana Wu-Wei menggalakkan segala perkara yang berlaku dalam keadaan yang natural serta membenarkan perkara-perkara tersebut berkembang secara spontan. Tambah pula, asal usul Tao dan semua makhluk adalah bersifat azali, iaitu semua makhluk berasal dari suatu tempat dan akan kembali ke tempatnya asal itu pada akhir hayat mereka. Ini menyebabkan kepercayaan terhadap wujudnya pahala dan balasan oleh masyarakat pada masa itu mula berkembang. Balasan akan diberikan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan di dunia. Di samping itu, Lao Tzu juga menekankan aspek keseimbangan dalam Tao Te Ching. Aspek keseimbangan tersebut ialah konsep yin yang mengatakan Tao melahirkan sesuatu dan sesuatu yang dilahirkan itu akan melahirkan yin dan yang. Yin dan yang akan saling mempengaruhi untuk menghasilkan tenaga atau kuasa. Dengan kuasa yang diwujudkan, maka segala hasil jutaan hidup di dunia turut diwujudkan. Keseimbangan haruslah dicapai oleh semua perkara di dunia, tidak mengira sama ada benda itu bernyawa atau tidak. Oleh yang demikian, setiap perkara mempunyai dualisme yang mengandungi perkara positif dan negatif. Misalnya, kewujudan syurga dan neraka, lelaki dan perempuan serta kebaikan dan keburukan. Ini menunjukkan bahawa konsep yin yang bertentangan antara satu sama lain. Dengan ini, keseimbangan dalam dunia dapat dicapai. Sekian itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan kepada Saudari Audrey. Dipersilakan. Okey, terima kasih atas pembentangan Wan Sing. So, sekarang saya akan meneruskan pembentangan dalam bahagian Confucianisme. So, berdasarkan hasil soal selidik dalam bahagian Confucianisme, telah didapati bahawa kebanyakan responden mempunyai pemahaman yang lemah mengenai aliran Confucianisme. Namun begitu, terdapat juga beberapa orang responden yang memiliki pemahaman yang kuat mengenai aliran ini. Hal ini berkemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor agama yang dianuti responden. Berdasarkan demografi responden, terdapat beberapa orang responden yang menganuti Confucianisme. So, faktor agama ini mungkin mempengaruhi pemahaman responden terhadap topik ini. Seterusnya, soalan 7 pula menguji pengetahuan responden mengenai asas bagi aliran ini. Majoriti telah menjawab soalan ini dengan betul, iaitu pengasas kepada aliran ini ialah Kongzui ataupun dikenali sebagai Kongfuzi. Okey, so seterusnya saya akan menerangkan lebih detail dalam Okey, seterusnya hampir separuh daripada jumlah responden iaitu bersamaan dengan 56.9 menjawab soalan ini dengan betul, dan dalam aliran Confucianisme, konsep insan adalah berpaksikan kepada mengikuti prinsip-prinsip etika bagi mencapai kebahagiaan hidup. Seterusnya saya akan menerangkan lebih detail tentang aliran Confucianisme. Pemikiran Kongfuzi ini tertumpu kepada sistem etika yang bertujuan untuk meningkatkan moral dan akhlak manusia. Aliran ini juga merupakan satu cara pemikiran yang merangkumi dua cabang prinsip, iaitu membayangkan kepercayaan leluhur dan keagamaan yang berdasarkan kepada manusia. Dan aliran ini telah di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Korea Selatan dan Utara, Hong Kong, Taiwan, Vietnam dan beberapa lagi negara di Asia Timur. Okey, seterusnya.
Ajaran Konfusianisme juga dikenali sebagai Rutisme, turut menekankan 5 hubungan antara manusia iaitu ulun yang telah menetapkan peranan individu dalam masyarakat. Pertamanya ialah hubungan antara suami dan isteri. Misalnya suami mesti bersikap jujur terhadap isteri dan isteri juga harus patuh kepada suami. Kedua ialah hubungan antara bapa dengan anak. Misalnya berhati baik dan bertanggungjawab antara satu sama lain. Ketiga ialah hubungan antara manusiaan dan pegawai juga harus menunjukkan taat setia kepadanya. Keempat ialah hubungan antara saudara tua dan saudara muda. Misalnya harus bersikap murah hati, saling membantu serta hormat antara satu sama lain. Dan akhirnya ialah hubungan antara sahabat yang juga perlu berasaskan kejujuran. Seterusnya, juga terdapat nilai murni dalam Konfusianisme yang dibahagi kepada 2 bahagian, iaitu Wuchang yang menerangkan tentang 5 sifat murni manusia yang terdiri daripada ren yi, li, zhi, xing, dan bahagian kedua ialah 8 de atau 8 nilai murni iaitu xiao, ti, zhong, xing, li, yi, lian, shi. Dalam bahagian 1, Wuchang, ren bermaksud berperikemahan, yi bermaksud seseorang harus melakukan sesuatu perkara dengan cara yang bermoral dan beretika. Li bermaksud seseorang perlu bersopan santun dengan orang lain. Zhi bermaksud kebijaksanaan. Dan Xing bermaksud kebolehpercayaan. Dalam bahagian 2, lebih kurang sama dengan bahagian 1, tetapi telah menambah 3 unsur lagi. Dan Xiao bermaksud ketaatan kepada ibu bapa dan orang tua. Qi bermaksud kasih sayang. Zhong bermaksud taat setia. Xing bermaksud kebolehpercayaan atau amanah. Li bermaksud bersopan santun atau berbudi bahasa. Yi bermaksud tindakan yang bermoral. Lian bermaksud kejujuran. Shi bermaksud sifat yang mengenal malu. Okay, so dan seterusnya. Falsafah Konfusianisme itu telah memberikan penekanan prinsip moral peribadi dan politik, ketepatan hubungan sosial, keadilan serta keikhlasan. Namun, aliran ini mempunyai pendirian yang amat berbeza dengan agama terhadap agama berbanding barat apabila ia muncul sebagai satu agama dalam peradaban Cina. Masyarakat Cina telah menganggap agama adalah satu bentuk sistem pendidikan. Malamat agama adalah untuk memberi penerapan dan membentuk nilai moral dalam diri manusia terhadap pendukung Konfusianisme. Aliran falsafah ini tidak mempunyai kepercayaan seperti adanya Tuhan di sebalik alam ini. Dengan ini, Konfusianisme tidak mempunyai berbagai dakwaan soal diraja. Oleh hal yang demikian, hal ini menyebabkan ramai orang tidak menganggap ajaran ini sebagai ajaran agama jika berbanding dengan Taoisme dan agama Buddha. Seterusnya, Konfusianisme di zaman moden telah menghadapi sesetengah perubahan. Dalam budaya Cina moden, Konfusianisme ditolak oleh para intelektual seawal abad ke-20 dengan kejatuhan sistem imperial China. Konfusianisme telah ditolak baik semasa Republik China dan juga pemerintahan RRC. Sebab China kini sedang menuju ke arah ekonomi kapitalis dan pengembangan teknologi untuk pembangunan negara. So, Konfusianisme tidak diamal dalam bidang pengajaran. Bagi kebanyakan orang awam dan intelektual, Konfusianisme melambangkan bayangan masa lalu, kemunduran dan ketidakcekapan China. So, dalam zaman moden, Konfusianisme lebih bersifat peribadi atau peribadi yang dipercayai sebagai cara pemupukan diri. Perubahan dalam masyarakat seperti pembebasan wanita melalui kebebasan ekonomi, peluang pekerjaan, semuanya telah menjadikan sistem Konfusianisme pada tahap ini tidak dapat dikendalikan.
Namun begitu, idea morality Confucianisme mempunyai semangat optimis bahawa setiap orang dapat menjadi orang suci. So ini menunjukkan bahawa setiap orang mempunyai potensi yang sama. Oleh itu, unsur positif Confucianisme seperti ini tidak dapat dihapuskan atau ditekan oleh apa-apa sistem kuasa yang ada. Sebab situasi ini akan terus berlaku dalam keadaan China yang sedang membangun dan moden. Okey, so itu sahaja daripada saya. Baiklah, saya Dan akan meneruskan. saya serahkan pembentangan Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan. kepada seterusnya. Baiklah, saya akan membincangkan tentang perbincangan bagi kajian kami ini. Pertama sekali saya akan membincangkan hasil soal selidik, iaitu soalan yang ke-11 bertanyakan tentang pandangan responden mengenai adakah ketiga-tiga aliran ini mempunyai perbezaan. Dan majoriti bersetuju atau sangat bersetuju bahawa ketiga-tiga aliran ini, Buddhism, Confucianism dan Taoism adalah berbeza antara satu sama lain. Terdapat juga responden yang tidak pasti mengenai perkara ini dan ada pula yang tidak bersetuju dengannya. Baiklah, saya akan membincangkan perbezaan dan persamaan yang dibawa oleh ketiga-tiga aliran ini, dan perbincangan akan dilakukan melalui aspek yang pertama, asas kewujudan ketiga-tiga aliran. Yang kedua adalah ciri-ciri yang dibawa oleh ketiga-tiga aliran ini. Baiklah, yang pertama adalah asas kewujudan ketiga-tiga aliran ini. Seperti yang kita lihat, Confucianism, Taoism dan Buddhism ada mempunyai persamaan dan juga perbezaan. Yang pertama adalah persamaan yang dibawa oleh Confucianism dan Taoism, di mana kedua-duanya adalah berasal dari China, sementara Buddhism pula berasal dari utara India. Dan yang seterusnya adalah persamaan yang dibawa oleh Taoism dan Buddhism, iaitu Taoism dan Buddhism merupakan falsafah dan juga agama, sementara Confucianism pula merupakan falsafah sahaja. Seterusnya, Taoism dan Buddhism juga tercetus akibat munculnya kekecewaan dalam diri pengasasnya. Seperti mana yang sahabat-sahabat saya telah bincangkan sebentar tadi, bagaimana Buddhism dan Taoism ini terbentuk adalah berpunca daripada kekecewaan pada diri pengasasnya terhadap alam sekitar. Sementara Confucianism pula ditubuhkan bertujuan untuk meningkatkan akhlak dan moral manusia. Baiklah, aspek yang seterusnya adalah berdasarkan ciri-ciri yang dibawa oleh ketiga-tiga aliran. Baiklah, berdasarkan pengamatan kami kepada data-data sebelum ini, kami dapati terdapat dua persamaan yang dibawa oleh ketiga-tiga aliran ini, iaitu yang pertama, ketiga-tiga aliran ini mengajar penganutnya untuk menjadi insan yang lebih baik walaupun melalui cara yang berlainan. Dan yang seterusnya adalah ketiga-tiga aliran ini tidak mempercayai konsep kewujudan Tuhan atau kuasa premier di dalam dunia ini. Baiklah, seterusnya kesimpulan akan diterangkan oleh saudara Mujahid. Baiklah, terima kasih kepada saudara Faris dan juga saudara-saudari yang telah membentangkan perbincangan pada hari ini. Baiklah, untuk kesimpulan, saya dapat rumuskan bahawa konsep Sanjiao atau dalam bahasa Melayunya disebut sebagai tiga ajaran merujuk kepada keharmonian tiga aliran falsafah, iaitu Confucianism, Taoism dan juga Buddhism. Baiklah, hakikatnya tidak semua mampu untuk menerima konsep ini kerana beranggapan bahawa ketiga-tiga aliran ini adalah berbeza antara satu sama lain. Berdasarkan hasil kajian juga seperti yang telah ditunjukkan oleh saudara-saudari pembentang kita pada hari ini, didapati bahawa kefahaman mahasiswa terhadap konsep ini masih lagi pada tahap yang lemah. Namun begitu, ramai yang bersetuju mengatakan bahawa ketiga-tiga aliran ini adalah berbeza walaupun kebanyakan mereka tidak memahami konsep Sanjiao. Hal ini jelas membuktikan bahawa walaupun konsep ini tidak difahami, namun kebanyakan masyarakat telah pun menolak penyatuan ketiga-tiga aliran ini. Sungguh pun begitu, aliran-aliran ini dilihat mempunyai sedikit persamaan yang dibawanya dari aspek punca tercetusnya aliran tersebut, nilai yang dibawanya hinggalah konsep yang dipegangnya. Baiklah, saya kira sampai di situ saja pembentangan kita pada hari ini. Sekiranya ada sebarang soalan boleh ditanyakan. Jika tidak, baiklah. Sekian, terima kasih.